Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma fakihna fid din wa allimna ta'wil. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman, dan kita dimasukkan ke dalam syurga yang kekal abadi, insya-Allah ta'ala. Amin. Pada minggu yang lalu telah kita berbahaskan tentang beberapa huraian daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 19 melalui potongan-potongan ayat huraian terperinci. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi huraian terperinci bagi ayat ini, dan pada muka surat 69. Muka surat 69. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesukaran ibu mengandung. Kesukaran ibu mengandung. Hamalathu ummuhu kurha. Iaitu sukar sebab anaknya yang dikandung dengan menanggung masyaqqah. Masyaqqah ni masalah kesukaran seperti penat, muntah, letih, lesu, berat dan berbagai bentuk lain daripada bebanan mengandung. Jadi bila sebut kesukaran mengandung ni, bukan kita melihat hanya setakat kandungan yang ada dalam perut itu berusia 9 bulan. Bukan hanya setakat kita melihat mungkin ukuran bayi itu, atau ukuran bayi atau berat bayi itu besar. Tetapi masalah yang kita tidak lihat dan kita tidak nampak, betapa apabila mengandung ataupun apabila seseorang ibu sedang mengandung, ia melalui pelbagai masalah kesihatan. Ada yang kencing manis, ada yang implikasi kepada bayi di dalam kandungan, umpamanya bayi yang aktif bergerak, bayi bergerak, ada bayi yang berpusing kedudukannya itu. Jadi itu bentuk masyaqqah. Jadi kesusahan itu tak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi dapat dirasa oleh mana-mana ibu-ibu yang pernah mengandung dan melahirkan anak. Jadi banyak dikesan dia, maka dia muntah, dia letih, dia lesu, cepat penat. Ini adalah bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kesukarannya seorang ibu yang mengandung. Apatah lagi untuk melahirkan anak, memerlukan tenaga yang banyak, supaya anak tadi keluar. Baik. Kemudian antara sebab wajib mentaati dan berbuat baik kepada ibu bapa, khususnya ibu, ialah kerana ia mengandung dan menanggung kesusahan mengandung serta kesusahan untuk melahirkan anak, yang mana diibaratkan seolah-olah bertarung antara hidup dan mati. Jadi risiko ibu mengandung, kalau yang biasa itu pun boleh jadi ada risiko, apatah lagi kalau yang memang sudah disahkan mempunyai penyakit yang lain, ataupun komplikasi-komplikasi yang boleh dijangka disebabkan kandungan itu kandungan yang tidak normal.
Jadi ilmu perubatan pada hari ini telah menunjukkan kepada kita bahawasanya dengan teknologi yang ada, boleh mengesan kedudukan bayi dalam perut, boleh mengesan jantung bayi tersebut. Sekarang sudah ada 6D, kan, kalau buat ultrasound tu dah ada 6D, boleh nampak dah bentuk bayi, boleh nampak dah lelaki atau perempuan. Jadi kecanggihan teknologi seiring dengan ilmu boleh memberitahu kepada kita tentang anggaran yang berlaku kepada kandungan di dalam rahim ibu. Begitu Jadi kalau ada komplikasi, maka doktor akan beritahu apa komplikasi dia. Ada risiko, doktor akan beritahu. Baik. Sepanjang tempoh mengandung, ibu menanggung berbagai kesusahan sudut perasaan dan kesihatan fizikal, keletihan, tidak berselera, takut, lemah dan sebagainya. Juga mabuk, muntah, berat badan semakin bertambah, tidak selesa untuk tidur, khasnya ketika kandungan semakin besar dan sarat. Jadi tempoh mengandung itu lebih lagi selepas daripada 3 bulan ke atas atau 4 bulan ke atas, maka kesukaran tu semakin lama semakin bertambah, kan. Bukan sahaja letih fizikal, tak selera, kadang-kadang lemah, kadang-kadang nak tidur pun tak boleh disebabkan perut yang semakin membesar, tak selesa, kandungan yang berat. Jadi kita lihat ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai seorang manusia, di mana proses kita dalam melahirkan anak, maka kerana itulah Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati kita sebagai manusia kasih dan sayangnya anak. Kenapa? Sebab kita tahu proses untuk melahirkan itu sangat sukar. Maka sayang kita kepada anak tu kerana mengenangkan susahnya nak mengandung, susahnya nak bersalin dan membesarkan anak. Itu proses tu. Jadi sayang ke anak tu sebagai ibu, maknanya memang kuat, biasanya kuat. Itu dia. Baik. Kesukaran sewaktu melahirkan. Wa wada'athu kurha. Setelah cukup tempoh ia melahirkan dengan menanggung sakit bersalin yang tidak dapat digambarkan. Di mana dalam surah Al-Luqman dijelaskan keadaan ibu yang mengandung dan melahirkan anak, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kesukaran dan kesukaran bertali arus. Maknanya wahnan ala wahnin tu kesukaran yang bertali arus, yang berterusan, kan. Sakit menegan kan. Lagi menegan, kemudian doktor suruh menegan lagi tegan lagi, kan. Daripada tahap 1, 2, 3, kan. Tegan lagi kuat tegan, lagi cepatlah bayi itu akan keluar. Jadi itu dipanggil kesukaran yang bertali arus, kan. Mula daripada perlahan start mengandung tak rasa lagi, dah 3-4 bulan, makin lama makin penat sampai saat nak melahirkan kena menegan, dan itu adalah kemuncak kepada kesakitan yang berlaku kerana kita mengandung. Okey. Kemudian iaitu ketika mengandung yang mana lemah kepada lemah yang berturut-turut dan bertambah-tambah ketika mengandung hingga melahirkan. Bila melahirkan sahaja memang lemah, sebab bukan sahaja bayi yang keluar tetapi juga darah yang ada dalam darah yang keluar bersama dengan bayi tersebut yang menyebabkan kita lemah. Tu dia. Kita tak dapat nak buat apa-apalah. Tu Allah Ta'ala dah jadikan sunnatullah bagi setiap ibu yang mengandung akan mengalami keadaan sedemikian. Jadi Allah bagi rehat. Lepas salin tu Allah bagi ibu-ibu tadi berehat. Maknanya dengan tubuh badan dia begitu, dengan kekuatan yang telah dikeluarkan apa semua tu, dia akan jadi lemah. Tu dia. Baik. Kelebihan ibu bapa. Kelebihan ibu berbanding bapa. Ibu mengandung dan dalam keadaan lemah yang bertambah lemah atau kelemahan demi kelemahan yang ditanggung. Contohnya, mengandung sebulan demi sebulan bersama penat dan kesusahan sehingga melahirkan. Iaitu mengandung, bergerak dan melahirkan, memisahkan atau bercerai daripada menyusukan anaknya. Iaitu proses mengandung
dan membesarkan anak, iaitulah sampai dia mula-mula mengandung, kemudian kesusahan dia bergerak daripada sebulan ke sebulan, daripada perut yang kecil perut yang membesar, okey, kemudian sampai dia melahirkan. Lepas lahir pula nak menyusukan pula. Dalam tempoh penyusuan itu pun ada juga masyakkah atau kesukaran yang berlaku kepada setengah ibu. Mungkin kerana susu tak keluar, tak ada susu dan sebagainya, perlukan kepada tabung susu dan sebagainya. Itu satu kesukaran. Okey? Satu kesukaran. Kadang-kadang ada yang susu membengkak. Itu satu kesukaran, sampailah memisahkan anak atau bercerai susu badan, yang mana disebut pada umur 2 tahun. Itu pun susah. Nak pisahkan anak, atau putuskan anak daripada menyusu badan, itu pun satu kesukaran. Sebab apa? Sebab anak dah bau mak dia kan, dah menyusu dengan mak dia, bau mak dia. Jadi nak dipisahkan itu pun ada tempoh yang diperlukan supaya anak boleh pisah dengan susu ibunya itu. Itu pun satu kesukaran juga. Jadi kita tengok betapa lama masanya bagi seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anak untuk menanggung kesusahan itu. Maka Allah Ta'ala angkat. Baik. Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusu. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Jadi selepas syukur pada Allah, syukur kepada ibu ayah. Itu tanggungjawab kepada anak lah. Tapi di sini Allah Ta'ala spesifikkan ayat buat ibu-ibu yang mengandung, yang melalui tempoh kesukaran itu sampai dia bersalin, sampai dia pisahkan susu, pisahkan anak daripada susu badan. Semua ada tempoh-tempoh yang sukar pada ketika itu. Baik. Ayat tersebut menjelaskan bahawa ibu menanggung kesusahan dan kelemahan demi kelemahan ketika mengandung hari demi hari hingga kandungannya semakin membesar. Selepas itu penderitaan melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, walaupun bapa tidak kurang juga mesti ditaati kerana menanggung nafkah keluarga dan anak-anak. Itu dia. Baru ni ada satu cerita lah, satu kes musim-musim Covid ni. Ada seorang ibu yang dimasukkan ke hospital kerana Covid, dan dia mengandung. Apa yang kita bimbangkan adalah dia mengandung anak kembar 3, triplet. Ni berlakulah. Okey. Jadi biasanya doktor-doktor akan menyelamatkan anak dulu, sebab kandungan anak di dalam rahim itu kadang-kala boleh membuatkan ibu yang mengandung tadi ada Covid bertambah teruk, Covidnya bertambah teruk jangkitannya lah, atau bertambah teruk keadaannya. Jadi anak tu 3, kembar 3. Jadi apa yang doktor buat? Doktor selamatkan anak dia dulu, keluarkan anak dia dulu, yang 3 itu. Jadi nak ceritanya, begitulah ujian yang Allah beri kepada setiap orang. Kita pun tak tahu kan ujian yang paling berat yang Allah nak beri kepada kita ni bila masa ni, kita pun tak tahu. Tapi ada orang lain sedang melalui ujian yang berat pada ketika ini. Baik. Kemudian, walau bagaimanapun bapa tidak kurang juga mesti ditaati kerana menanggung nafkah keluarga dan anak-anak. Jadi ibu dan ayah ni ada sebab yang besar kenapa anak mesti menghormati kepada ibu dan ayah. Kalau ibu tadi kerana dia mengandung, melahirkan, maka ayah kerana dia memberi nafkah, kerana dia ketua keluarga, kerana dia menanggung nafkah, maka seorang anak wajib mentaati ibu ayah dia. Okey. Tempoh mengandung, ataupun muddatul hamlil syar'i, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Okey. Jumhur ulama sepakat bahawa tempoh mengandung paling singkat ialah
6 bulan. 6 bulan 6 bulan. Kalau kita bahasa kita mungkin kita kata pramatang lah. Tempoh mengandung paling singkat 6 bulan. Okey. Kalau kita tengok balik, umur 120 hari ataupun 4 bulan, Allah Ta'ala telah mengarahkan malaikat supaya meniupkan roh ke dalam janin itu. Maka terbentuklah tangan, kepala, kaki. Tu 4 bulan. Okey. Kemudian 6 bulan tu jumhur ulama kata paling singkat. Paling singkat tempoh mengandung 6 bulan. Maknanya wujudnya kelahiran berbentuk pramatang. Tu dia. Boleh Hukum itu diistimbatkan berdasarkan firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, serta daripada ayat lain, wa fisaluhu fi amain. Berdasarkan ayat tersebut, Sayyidina Ali menjadikannya sebagai hujah dan dalil di mana tempoh mengandung paling singkat ialah 6 bulan. Normal 9 bulan 10 hari. Tapi 6 bulan itu juga boleh berlaku kalau nak bersalin pada umur kandungan 6 bulan. Hal itu disokong serta dipersetujui oleh Osman dan majoriti sahabat. Seterusnya pula, menurut riwayat, mungkin dalam ilmu sains atau ilmu perubatan, 6 bulan tu belum ada kes lagi lah. Okey, kalau 8 bulan tu biasa dengar. Musim Covid ni ada yang bersalin pramatang, ada 8 bulan. Tapi 6 bulan tu mungkin tak pernah dengar lagi lah. Tapi mungkin juga ada, kita tak tahu kan. Tu dia. Kemudian seterusnya pula, menurut riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya apabila seseorang wanita yang mengandung melahirkan kandungannya ketika 9 bulan, jika ia ingin menyusukannya, tempoh yang harus dan tempoh penyusuan paling panjang ialah 21 bulan sahaja. Jadi tempoh yang paling panjang ialah 21 bulan sahaja. Tu dia. Jadi 21 bulan bersamaan dengan 1 tahun lebih kurang 10 bulan. Gitulah. Baik. Sekiranya pula seseorang melahirkan kandungan ketika mengandung 7 bulan, ia hanya boleh menyempurnakan penyusuan selama 23 bulan atau setahun 11 bulan. Seterusnya, jika ia bersalin ketika kandungan berusia 6 bulan, ia boleh menyusukan atau memberikan penyusuan selama 2 tahun penuh berdasarkan firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Okey, jadi 30 bulan atau 2 tahun itu kalau bersalin pada ketika usia 6 bulan. Maknanya lagi kurang dia bersalin, lagi panjanglah tempoh menyusu dia. Macam itulah. Ini nak bagi tahu kepada kita bagaimana sebenarnya susu ibu itulah sebenarnya formula yang terbaik untuk anak ataupun baby tadi. Allah Ta'ala jadikan susu ibu ini, dia bukan macam susu serbuk yang kita beli kat kedai tu. Susu ibu ni Allah Ta'ala jadikan istimewa, yang mana dengan susu ibu inilah apabila anak minum kan, susu mak dia sendiri, ada dia punya dari segi sainsnya, ada dia punya kandungan yang sihat yang mana ia akan pergi kepada anak. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa. Lagi anak kita hisap susu, lagi banyak susu kita. Tengok macam mana Tuhan jadikan. Tuhan jadikan orang perempuan dia, lagi banyak dia menyusu, lagi banyak susu ibu itu. Ni dia. Baik, itu kita nak bagi tahu bahawasanya bagaimana Allah Ta'ala jadikan pada seorang perempuan ibu itu susu yang boleh memberi kesihatan kepada anak. Itu dia. Baik. Kemudian tempoh penyesuaian yang diharamkan, muddatir ridha'il muharram atau muharrim. Ayat tersebut menjelaskan tempoh mengandung dan masa menyusukan anak ialah 30 bulan. 30 bulan. Tempoh tersebutlah ibu banyak menanggung penderitaan demi penderitaan, iaitu mengandung, kemudiannya menyusukan, mengurus anak sewaktu ia kecil dan berjaga malam.
Sepanjang masa dan tempoh tersebut, ibu bapa menguruskan keperluan anaknya dengan penuh prihatin dan sabar serta kasih sayang. Jadi dalam tempoh 30 bulan ataupun 2 tahun itu, satu, menyusulah, nak menyusu tu. Bila nak susu, kadang-kadang pagi, siang, baby tidur, kita berjaga. Malam masa baby nak susu, baby mesti berjaga, kita nak tidur. Itu dah ada satu kesukaran di situ sebab bayi apabila dalam perut kan dia gelap kan, jadi bila dia keluar, dia punya kitaran itu berbeza dengan masa dia dalam rahim dulu. Jadi waktu siang dia tidur, waktu malam dia berjaga. Dia terbalik okey. Jadi bagi ibu-ibu yang baru bersalin, juga seorang suami yang isterinya baru bersalin, kita lihat keadaan pada waktu itu memang amat meletihkan. Jadi malam tu kena dengar anak nangis nak susu, sedangkan kita nak tidur, rutin kita tidur malam. Anak pula nak menyusu, kita bangun buat susu bagi anak-anak, bagi ibu-ibu yang tak boleh bagi susu badan. Ibu yang boleh bagi susu badan pula malam-malam bangun, kena menyusukan anak, kena pangku, sedang dia pun penat, letih nak tidur. Okey, jadi tempoh ni berlaku dalam 2 tahun. Sebab selepas itu akan berlakulah anak tadi putus minum susu ibu dia. Okey dia. Jadi nak katanya tempoh 30 bulan tu adalah tempoh yang memang sangat-sangat mencabarlah untuk seorang ibu. Okey, kemudian tempoh iaitu mengandung, kemudiannya menyusukan, mengurus anak sewaktu ia kecil dan berjaga malam. Tu. Sepanjang masa dan tempoh tersebut, ibu bapa menguruskan keperluan anaknya dengan penuh prihatin dan sabar serta kasih sayang. Jadi di situ suami juga ada peranan untuk sentiasa menemani isteri dia yang baru bersalin anak tadi. Sebab tu bagi para suami semua harus memahami bagaimana keadaan seorang wanita atau ibu atau isteri yang baru bersalin dan dia duduk dalam keadaan yang sangat, orang kata, keletihan, penat, dan pada waktu itu dengar pula anak menangis, dia boleh datang satu keadaan, perasaan yang orang kata mak itu boleh jadi tak tentu arah. Macam tu. Okey. Macam satu kes sebelum ini pernah berlaku, suami pergi kerja, isteri itu duduk di rumah bersama 2 orang anaknya atau 3 orang anak dia. Jadi dia baru bersalin. Apa yang berlaku bila suami balik tengok semuanya telah mati. Anak meninggal, isterinya pun meninggal juga. Kan? Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Tengok pisau ada dekat tangan isteri. Tu dia. Kenapa boleh jadi begini kan? Sebab itu isteri yang baru bersalin atau ibu yang baru bersalin, dia memerlukan seseorang yang sentiasa berada sebelah pada dia. Kerana pada waktu itu dia sangat letih, sangat penat dan emosi dia cukup kuat, emosi dia. Jadi dia kalau nampak anak bising, anak bermain bising, dia baru bersalin, dia penat, dia hati dia tu, emosi dia tu marah. Apa tadi, syaitan boleh masuk pada masa itu. Dan akhirnya kita lihat dalam akhbar, ada ibu yang baru bersalin, dia bunuh anak dia, dia sembelih anak dia. Kenapa? Dia tu duduk dalam keadaan satu situasi di mana dia tidak ada orang yang meneman dia. Tu. Tak ada orang yang memudahkan apa yang patut dia buat. Sebab dia baru bersalin, dia penat, tambah pula suami tak ada di sisi, anak pula ditinggalkan begitu sahaja, duduk dalam keadaan bising, dia tak boleh rehat. Maka syaitan pun datang. Tu dia. Syaitan pun bisikkan pada dia. Maka tak mustahil anak-anak itu mati kerana ibu dia sendirilah. Kerana bagi orang lelaki yang mungkin tak faham, dia kena faham keadaan ini. Sebab itu
bagi seorang ibu, isteri yang baru bersalin, suami kena cari jalan supaya isteri kita atau ibu kepada anak kita itu waktu dia sedang berpantang perlu dicarikan peneman untuk dia supaya dia mudah dalam segala urusan. Makannya disediakan, minumannya disediakan, anak-anaknya itu, anak-anak yang lain itu diuruskan. Jadi kita tengok dalam akhbar berita pernah dilaporkan beberapa kes yang macam ni lah. Dia baru lepas bersalin, suami dia pergi kerja, dia tertekan kat rumah, dia rasa dia tengok anak dia tu macam nak bunuh aja pasal anak dia, pasal apa, emosi dia lepas bersalin tu tidak stabil. Jadi bagi seorang suami, keadaan ini boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Sebab itu, dan ibu-ibu juga perlu memberi faham kepada suami. Mungkin yang mendengar hari ini mungkinlah dah berkahwin semua, tapi kalau kita ada anak cucu perempuan, maka diberitahu kepada suaminya itu supaya masa kita sedang mengandung ni, apa yang kita nak, apa yang perlu, kan, perlu ada suami di sisi, perlu bagi moral support, kan. Kalau dah bersalin, macam mana nak buat, mungkin cari pembantu, mungkin tanya adik-beradik boleh jaga ke tidak. Ini keperluan bagi seorang isteri yang selepas dia melahirkan anak. Jadi suami-suami semua kena ambil maklum. Jadi kita ni perempuan semua, ibu-ibu, kalau ada anak-anak perempuan, kena bagi tahu benda ni. Sebab kita sudah pun ada kes yang pernah dilaporkan di dalam akhbar disebabkan suami dia pergi kerja, tinggalkan isteri dan anak yang baru bersalin serta anak yang lain. Akhirnya semua terbunuh. Semua dibunuh. Boleh jadi kerana emosi orang perempuan yang ataupun ibu yang bersalin tadi masih lagi belum stabil. Okey. Kemudian tempoh bercerai susu dalam masa 2 tahun. Untuk itu, bayi semenjak dilahirkan, ia hendaklah disusukan oleh ibunya jika tidak ada apa-apa masalah atau disusui oleh orang lain. Apabila anak tadi disusui oleh orang lain, maka jadilah dia mak susuan. Okey. Kadang-kadang boleh berlaku di mana susu bengkak. Susu bengkak. Jadi anak kita nak menyusu, kan? Maka macam mana? Ataupun susu tak ada. Maka diputuskan untuk supaya orang lain tolong susukan. Bila nak suruh orang lain tolong susukan, pertama sekali bagi seorang ibu mestilah minta izin daripada suami dia. Suami dia sendiri. Dan bagi ibu yang hendak menyusukan atau yang nak jadi ibu susuan, dia juga mesti minta izin suami dia untuk dia menyusukan anak orang tersebut. Ini hukum ya, hukum. Jadi ibu susuan yang nak menyusukan seorang anak, dia tak boleh menyusu sekiranya suami dia sendiri menghalang ataupun menegah daripada dia menyusukan anak orang lain. Ini kena faham sungguh-sungguh ya. Kerana apabila kita atau seorang ibu sudah mengambil seorang anak dan menyusukan, maka jadilah dia sebagai ibu susuan. Di situ akan ada hukum yang berkait dengan aurat, hukum yang berkait dengan perkahwinan. Jadi nak pilih orang yang boleh menyusukan anak kita, mesti cari orang yang solehah. Sebab susu yang dia minum akan membentuk daging dalam bayi tersebut, seterusnya akan membentuk akhlak, membentuk perangai, membentuk sikap. Sikap. Sebab tu nak cari ibu susuan, carilah yang solehah. Carilah yang solehah. Carilah yang boleh jaga agama. Carilah yang tak tinggal semayang. Itu keutamaannya. Itu yang penting. Okey, jadi bila suami kepada isteri yang nak menyusukan anak tadi telah membenarkan, maka jadilah dia ibu susuan. Tu kena tahu keadaan tu. Okey. Kemudian
Sepanjang masa dan tempoh tersebut, ibu bapa menguruskan keperluan anaknya dengan penuh prihatin dan sabar serta kasih sayang. Tempoh bercerai susu ialah dalam masa 2 tahun. Untuk itu, bayi semenjak dilahirkan, ia hendaklah disusukan oleh ibunya jika tidak ada apa-apa masalah atau disusui oleh ibu oleh orang lain. Jadi, macam Halimatus Sa'diyah juga menjadi ibu susuan kepada Nabi SAW. Jadi, apa yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah ialah susu dia semakin bertambah-tambah sehingga dikatakan bahawa ia melimpah-limpah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu daripada Halimatus Sa'diyah, yang juga Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan lah. Tapi kalau kita baca balik sejarah Halimatus Sa'diyah ni, nak cari anak susuan ni, dia pergi ke Mekah dan Halimatus Sa'diyah ni daripada satu perkampungan bernama Bani Sa'ad. Bukan dia seorang saja nak cari anak susuan, tapi ramailah orang kampung dia nak cari anak susuan. Apa yang berlaku ialah apabila sampai kepada kota Mekah, orang lain dapat upah yang besar disebabkan mereka menyusukan anak orang kaya. Anak orang kaya. Jadi mereka ni dapat upah yang bagus lah, kan? Halimatus Sa'diyah pun asalnya nak juga cari anak susuan dengan bertujuan supaya mendapat upah, kan, sebab nak hidup dengan suami apa semua. Akhirnya dia pergi sebuah rumah dan dia ketuk rumah tersebut. Tuan rumah kata, atau ibu kepada Nabi Siti Aminah kata, kami tak ada duit nak beli. Tapi anak ni ada kalau nak menyusu. Jadi apa yang dibuat adalah Halimatus Sa'diyah terima juga Nabi SAW. Masa tu dia tak tahulah tu Nabi, kan. Jadi tak apalah, kata suami Halimatus Sa'diyah, tak apalah, kita terimalah, walaupun mungkin kita tak dapat upah yang besar macam orang lain. Maka Halimatus Sa'diyah pun ambil Nabi. Apa yang mengejutkan ialah bila Halimatus Sa'diyah ambil saja Nabi daripada ibunya, ambil daripada ibunya, maka Allah Ta'ala menjadikan tubuh badan ataupun susu Halimatus Sa'diyah tu tiba-tiba membanyak, membuat-buat orang panggil. Akhirnya susu itu diminumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu setengah riwayat kata Nabi hanya minum susu sebelah kanan sahaja, menunjukkan kanan tu adalah yang terbaik lah. Itu satu cerita riwayat. Okey, itu satu berlaku. Kemudian apabila Halimatus Sa'diyah balik daripada Mekah ke perkampungan Bani Sa'ad, unta atau keldai yang asalnya lambat, slow, bila dia datang daripada kampung Sa'ad ke Mekah, memang lambat. Sampai lambat. Sebab itulah dia tak dapat anak-anak asuhan ataupun bayi untuk menyusu daripada orang kaya. Sebab unta dia atau keldai dia sampai lambat daripada orang lain. Tapi yang hebatnya adalah selepas Halimatus Sa'diyah menerima Nabi SAW, ketika itu belum jadi Nabi, untuk menyusu, bila patah balik ke kampung Bani Sa'ad, kenderaan yang membawa Halimatus Sa'diyah dan Nabi itulah yang paling cepat sekali. Maknanya unta ataupun kedai yang ditunggang oleh Halimatus Sa'diyah, masa berpatah balik ke Bani Sa'ad, dia paling cepat sekali sehingga dia dapat potong orang yang sebelumnya, orang yang masa mula pergi ke Mekah. Masa balik dia lambat, tetapi dia dapat potong orang tu. Tu salah satu mukjizat lah. Okay? Kemudian Halimatus Sa'diyah sampai ke kampung Bani Sa'ad, masuk sahaja, melangkah saja Rasulullah SAW atau Nabi pada ketika kecil itu, maka masuk saja dia melangkah ke perkampungan Bani Sa'ad, apa yang berlaku adalah tanaman-tanaman itu hidup semula. Tanaman-tanaman itu hidup semula. Maknanya kebun. Binatang-binatang peliharaan orang kampung Bani Sa'ad yang dulunya kurus-kurus, tiba-tiba hari itu gemuk-gemuk, besar-besar semua.
Itu yang berlaku dalam sejarah. Kenapa Halimatus Sa'diyah menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi berkatnya Nabi itu masuk ke perkampungan Bani Sa'ad, binatang yang kurus pun jadi gemuk, tumbuhan ataupun kebun-kebun yang mungkin layu jadi segar. Okey. Jadi itu tentang Halimatus Sa'diyah. Tapi proses menyusukan itu juga sangat perit. Okey. Kemudian oleh itu, anak hendaklah mengenangkan jasa ibunya yang menyusunya dan memberi kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Untuk mentafsirkan ayat tersebut dapat dikaitkan dengan ayat lain yang menjelaskan bahawa sekurang-kurang tempoh mengandung ialah 6 bulan dan tempoh menyusu paling lama 24 bulan. Justru tempohnya menjadi 30 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Jadi siapa-siapa yang nak menyempurnakan penyusuan itu, maka diterima selama 2 tahun genap. Maknanya apa? 2 tahun genap itu adalah kesempurnaan lah, menyempurnakan penyusuan itu 2 tahun sahaja. Jadi apa hikmahnya? Kan mungkin Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapa jadi 2 bulan ataupun 2 tahun. 2 tahun ada sebab dia lah. Okey. Ayat tersebut juga dapat menjelaskan bahawa tempoh menyusu paling lama ialah 2 tahun. Sebagaimana firman Allah yang berlain, wa fisaluhu fi amain. Terjemahan, dan tempoh menceraikan susu ialah dalam masa 2 tahun. 2 tahun je lah. Okey. Sebenarnya hikmah yang lain juga ialah supaya anak tadi masa dia kecil, dia mengenali benda tu, mengenali susu itu, dan untuk mengajarkan kepada anak supaya susu ibu itu bukanlah sesuatu yang mana kata, sebab anak ni fikirannya makin besar. Jadi kalau dia bercakap sesuatu yang orang kata boleh memalukan ibunya di hadapan orang lain, maka ibunya malulah, kan? Jadi macam mana bahasa saya nak sebut okay. Kadang-kadang kalau kita membiarkan anak kita menyusu terus bersama-sama dengan ibunya, maka benda tu nanti akan orang kata macam mana, akan sentiasa diucapkan, akan sentiasa nak minta. Kan? Lagi anak tu bila dah besar, takkan dia nak cakap berdepan dengan orang untuk nak menyusu dengan mak dia, kan? Sedang umur dia besar. Dan di situ adalah nanti wujudnya, contohnya batas-batas tertentu. Anak tak boleh pegang maknya waktu bila, adalah kan? Walaupun dia pernah menyusu dengan mak dia, dia ingat dia pernah susu dengan mak dia, tapi dah umur 8 tahun pun nak menyusu dengan mak dia juga, tak boleh lah. Tapi benda itu sifat, nak ditanamkan sifat malu kepada anak ni, tanamkan sifat malu. Janganlah nak ajar kepada anak, jangan minta macam tu depan orang, kan tak baik. Anak tu bukan tahu minta susu depan orang tu tak baik, dia bukan tahu. Kan? Dan kadang berlakulah juga, kan, ada kita ni, kan, anak-anak kecil depan orang. Anak kita bukan pandai berbohong, dia budak-budak, kan, dia jujur dengan apa yang dia nak. Tetapi itulah antara hikmah dia mungkin supaya anak-anak tadi ini tidaklah menjadi satu kebiasaan nanti di depan orang untuk nak menyusu, dia nak susu mak dia tunjuk depan orang. Jadi itu mungkin salah satu daripada sebab faktor kenapa orang kata kenapa 2 tahun saja menyusu. Boleh jadi sebab lah, Jadi tak nak nanti anak sampai 6 tahun 7 tahun masih lagi bawa botol susu pergi sekolah. Tapi kalau tanya saya, memang wujud ada anak yang umur 6-7 tahun dia bawa botol susu pergi sekolah, memang ada lagi. Jadi kita ni kena orang kata ikut pandai kita lah. Kita kena tanya kawan-kawan lain macam mana nak selesaikan bantu, nak memisahkan orang kata dari segi umur ataupun memisahkan susu itu disebabkan umurnya, tu kan.
Kan, supaya anak itu tadi dia tahulah ini ada aurat ni, ini ada aurat dia. Contohlah. Itu contoh Baik. Kemudian kesukaran sewaktu saya baca. Okey. Kemudian untuk mentafsirkan ayat tersebut dapat dikaitkan dengan ayat lain yang menjelaskan bahawa sekurang-kurang tempoh mengandung ialah 6 bulan dan tempoh menyusu paling lama 24 bulan. Justru itu tempohnya menjadi 30 bulan sebagaimana firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Ayat tersebut dapat jelaskan bahawa tempoh menyusu paling lama ialah 2 tahun. Paling lama 2 tahun. Okey. Sebagaimana firman Allah, wa fisaluhu fi amain, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun atau 24 bulan. Okey. Antara lain ulama berselisih pendapat tentang berkaitan tempoh penyusuan, iaitu tempoh penyusuan yang tamat dan tempoh 2 tahun. Okey. Menurut pendapat jumhur, iaitu Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, tentang firman Allah, wa fisaluhu fi amain, berdasarkan ayat itu tempoh penyusuan anak yang mengharamkan ialah selama 2 tahun, iaitu bercerai susu atau tamat penyusuan ialah 2 tahun. Jika mereka ingin menyempurnakan penyusuan, antara lain juga. Okey, jadi kenapa 2 tahun di situ? Ialah sebab anak tu dah tahu kan benda-benda yang ada pada ibu tadi, aurat dan sebagainya. Tu kena jagalah. Berpandukan dalil surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey, iaitu berdasarkan tempoh paling lama penyusuan ialah 2 tahun. Antara dalil dan hujah mereka yang lain ialah diriwayatkan bahawa Uthman ditanya tentang perkara itu. Justru itu Uthman merujuk perkara itu kepada pendapat Ali dan Ibnu Abbas. Oleh itu Al-Jassas menyatakan bahawa ulama sepakat tempoh paling singkat hamil ialah 6 bulan. 6 bulan boleh hamil. Okey, itu pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Okey. Yang kedua, manakala ulama Hanafi pula menyatakan bahawa masa menyusu yang mengharamkan ialah tidak lebih 30 bulan. Hujahnya dengan berdasarkan firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, berkaitan ayat surah Al-Baqarah yang dijadikan oleh jumhur, iaitu al-walidatu yurdi'na auladahunna kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey, hanya untuk menjelaskan tempoh yang menjadi hak secara mutlak sebagai upah menyusu, di mana sekiranya seseorang itu menyusukan anak lebih daripada tempoh 2 tahun, ia tidak berhak mendapat upah menyusu. Itu dia. Jadi ulama Hanafi dia lain dengan mazhab Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad. Okey. Apa yang dimaksudkan? Okay. Menurut pendapat Abu Hanifah, tempoh penyusuan yang paling lama ialah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah atau 24 bulan atau 24 campur 6, 30 bulan lah. Okey, kemudian lantaran itu seolah-olah Allah berfirman maksudnya ibu menanggung atau membawa anaknya selepas dilahirkan untuk menyusukannya selama 30 bulan. 30 bulan. Okey. Itu dia adalah tanggungan dia. Ayat tersebut, yang kedua, ayat tersebut Allah menyatakan tentang 2 perkara, iaitu pertama mengandung, alhamdulillah, mengandung. Kedua berpisah menyusu, al-fisal. Kesan daripada keduanya ialah dengan menyebut tempoh yang mana menjadikan tempoh setiap 2 perkara itu ialah secara berasingan dan maknanya berdasarkan takwil. Menanggungnya selama 30 bulan, iaitu tempoh untuk menyusukan ialah 2 tahun setengah. Lantaran itu ditetapkan bahawa tempoh menyusukan anak 2 tahun setengah. Justru itu ia mengandung atau perkara yang berasingan, iaitu 30 bulan itu ialah untuk tempoh menguruskan bayi, menyusukan bayi dan mengandung. Itu dia. Jadi
dua perkara, mengandung dan berpisah susu. Okey. Jadi masa mengandung pun dia ada tempoh dia, masa menyusu pun ada tempoh dia. Itu dua keadaan di mana masa tu takkan terpisah. Iaitulah pertama tadi, mengandung paling kurang 6 bulan, paling minimum 6 bulan. Okey. Menyusu iaitulah paling banyak 20 bulan. Paling banyak 20 bulan. Paling banyak 2 tahun. 2 tahun. Okey. Baik. Kemudian tempoh memberhentikan susu daripada anak tersebut. Tempoh memberhentikan susu adalah selama 2 tahun. 2 tahun setengah. Jadi berhenti susu. Okey. Jadi bila kita faham begini, bila faham macam ni, sebenarnya apa sebenarnya? Sebenarnya adalah kita tahu macam mana timing orang yang mengandung dan orang yang menyusu, serta kita tahu macam mana payahnya orang yang mengandung dan payahnya dalam masa yang sama orang itu perlu menyusu. Makna kata susahnya hidup mereka. Macam itulah. Baik, iaitulah tarjih kepada kedua pendapat itu ialah di mana pendapat jumhur yang lebih kukuh. Tambahan pula murid Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Al-Hasan tidak selaras dengan pendapat beliau. Selain itu, hujah dan dalil Abu Hanifah juga biarpun jelas, namun ia berdasarkan kepada takwil. Jadi yang dipersetujui dalam pendapat ini adalah pendapat daripada kalangan ulama jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu dia. Okey. Baik. Jadi yang kita nak baca di situ adalah bagaimana tempoh-tempoh yang dilalui itu sangat-sangat memenatkan, sangat-sangat meletihkan, sangat-sangat memeritkan. Okey. Tempoh matang dan kuat. Hatta iza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Anak tersebut dijaga, diberi penjagaan rapi, penuh kasih sayang hinggalah mencapai usia remaja dan dewasa, serta penuh kekuatan sudut fizikal dan mental, iaitu panjang usianya hingga menjangkau cukup kuat, sempurna akal dan kefahaman juga cita-cita, di mana kebiasaannya ia tidak berubah walaupun tidak berubah apabila mencapai tempoh usia tersebut. Jadi anak tersebut, ibu dah mengandung, ibu dah bersalin, ibu dah menyusu 2 tahun, kemudian stop menyusu, kemudian hatta iza balagha asyuddah, diberikan penjagaan rapi, kasih sayang, kefahaman, cita-cita, keinginan, dia nak belajar kat mana, kita masukkan, kan. Siap anak boleh pilih lagi universiti mana. Kalau orang yang ada rezeki lebih, kan, tak ada masalah lah. Maknanya nak hantar anak ke mana, dia nak hantar pun boleh. Contohnya gitu. Ataupun dia bagi tahu anak, okey, pilih mana universiti kamu nak masuk, contoh. Jadi itu rezeki masing-masing, rezeki masing-masing. Okey. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sesiapa yang telah menjangkau usia 40 tahun namun masih tidak berubah perangainya, atau ia masih bergelumang dalam maksiat, hendaklah ia bersedia atau menyediakan tempat ke neraka. Na'udzubillah. Kan? Maknanya ayat ini secara spesifik telah menyebutkan umur 40 tahun itu. Jadi apa yang ada sebenarnya pada umur 40 tahun itu? Okey. Kita baca dulu. Antara lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Kecuali Nabi Isa yang diutuskan sebelum usia 40 tahun. Hal itu juga menunjukkan kematangan yang sempurna dan kekuatan yang penuh. Jadi kenapa Al-Quran menyebutkan 40 tahun tu secara spesifik? Balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Kenapa disebut 40 tahun? Okey. Kalau kita tengok ayat sambungan bagi ayat ini, kan Allah Ta'ala cerita tentang satu doa.
doa yang ada, doa yang orang kata panjang sikit lah. Dan doa itu bertujuan untuk supaya mendoakan zuriat kita dan juga diri kita sendiri. Okey, diri kita sendiri. Kerana 40 tahun itu adalah satu umur yang sangat-sangat diperhatikan, di mana orang yang berumur 40 tahun, kalau dia seorang yang soleh, orang yang baik, maka automatik selepas 40 tahun dia akan begitu. Maksudnya 40 tahun ini adalah waktu yang orang tersebut sepatutnya menjadi matang. Macam itulah. Jadi kalau 40 tahun masih lagi dia tak semayang, contohnya, maka benda tu na'udzubillah boleh kekal sampai ke hari tua. Itu maksudnya. Sebab 40 tahun ni adalah waktu yang orang kata sudah sampai kepada, kalau dia buat dosa sepatutnya dia bertaubat 40 tahun. Tapi apabila orang tersebut tidak melakukan yang sepatutnya, maka umur 40 tahun itu menjadi satu penanda aras sama ada seseorang individu Muslim itu baik atau tidak. Tu dia. 40 tahun itu. Jadi kalau dia baik, masa umur 40 tahun tu baik, maka insya-Allah selepasnya itu perjalanannya baik, hidupnya baik. Tapi kalau umur 40 tahun dia masih lagi mengekalkan dosa-dosa, auzubillah min zalik, maka next 41, 42, 43 pun akan tetaplah dia dengan dosa-dosa dia. Tu dia. Sebab tu penanda aras dia pada umur 40 tahun. Dan doa ni, Rabbi auzi'ni, dalam surah kita baca ni ada doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Ini penting, wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, jadikanlah kebaikan yang ada pada aku masuk menyerap ke dalam keturunanku. Jadi kat situ sekaligus ibu bapa tadi telah mendoakan untuk anak dia sendiri. Wa aslih li fi zurriyati. Kan, jadikanlah kebaikan yang pada aku ini meresap masuk, menyerap masuk ke dalam keturunanku. Tu maksud dia. Okey. Jadi kan itulah umur 40 tahun ni dia menjadi penanda aras. Jadi kita cuba tengok diri kita di hadapan cermin, tengok berapa, tanya pada diri kita berapa umur. Oh, umur kita 36 tahun. 36 tahun. Kalau Allah Ta'ala takdirkan hidup 40 tahun, dan bersambung lagi 50 tahun, 60 tahun, kita kena tengok diri kita dalam cermin masa usia kita 40 tahun. Kita tanya pada cermin tersebut, kita nak tanya macam mana? Adakah aku sudah menjadi hamba yang soleh? Adakah aku sudah menjalankan tanggungjawab yang telah dipikul ke atas diriku? 40 tahun. Okey? Dan pada waktu itu kita akan nampak diri kita yang 40 tahun itu. Dan insya-Allah sekiranya 40 tahun kita mengekalkan diri kita dengan kebaikan, maka selepas 40 tahun, 41, 42 sampai pencen pun insya-Allah kita berada di dalam kebaikan. Yang ni kita kena koreksi dan semak balik. Tapi kalau 40 tahun masih lagi kekal dengan tak semayangnya, tak menutup auratnya, tidak menghormati orang lain, tak jaga pun hak orang lain, masih lagi ambil hak jiran tetangga, kerana itulah yang berlaku pada usia kita 40 tahun, kita bimbang selepas daripada itu kita akan kekal sifat dan perangai kita sama macam ketika usia 40 tahun. Jadi kita mungkin dah lebih daripada tu kan. Mungkin ibu-ibu yang ada dalam ni dah pencen semua. Okeylah, tak apalah. Masa kita yang dahulu dah terlepas, tapi hari ni kita main mengaji, datang belajar. Okey. Sekarang kita tengok anak cucu kita. Anak cucu kita
apa yang kita nak sampaikan kepada mereka ketika berumur 40 tahun nanti. Kalau mereka itu sudah punya anak sebelum 40, cuba tanya pada mereka, apa yang kamu pada ketika usia 40 tahun ni, apa yang kamu nak letak harapan kepada anak kamu? Tanya pada dia. Sebab tu bagi kita yang memerhati, sebab tu subjek hadis hukum ni memang bagus untuk kita belajar supaya kita tahulah benda-benda ni. Jadi baru kita tahu rupanya dalam Quran ada ayat spesifik yang menyebutkan tentang umur 40 tahun ada. Jadi tempoh matang, tempoh yang sepatutnya kita tak buat kerja-kerja yang bukan-bukan, tak sepatutnya kita memfitnah, tak sepatutnya kita mengaji orang. Maknanya 40 tahun itulah penentuannya. Okey? Jadi kerana itu kita mesti meletakkan diri kita dalam perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dah bertaubat sebelum sampai 40, pastikan umur 40 tak berulang lagi benda ni. Tak berulang lagi kejahatan yang kita buat. Tak berulang lagi fitnah yang kita buat. Jangan diulang lagi. Sebab kalau dah start 40, kita buat begitu, kita bimbang dia takkan boleh berhenti nanti sampai kita tua. Na'udzubillah min zalik. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita dan sama-sama juga kita menasihati di antara sesama ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi sekarang itu dulu pada pagi ini, insya-Allah kita sambung akan datang beri petunjuk supaya bersyukur. Beri petunjuk supaya bersyukur. Jadi mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian kita pada pagi ini akan memberikan manfaat, keberkatan, kefahaman, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan dan dikurniakan kesihatan tubuh badan, keberkatan hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan untuk kita pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.